Apakah sebenarnya yang telah berlaku? Video 10 saat di Malaysia. Ini mengejutkan dunia. Apakah sebenarnya yang telah berlaku? Sebuah video berdurasi hanya 10 saat yang direkam oleh seorang ahli perniagaan Amerika di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Klia telah tular ke seluruh dunia dalam sekelip mata dengan jumlah tontonan mencecah 12 juta. Namun, apa yang paling mengejutkan perakam video itu bukanlah kandungan video tersebut, tetapi komen-komen yang datang dari seluruh pelosok dunia yang rata-ratanya berkata, pemandangan seperti ini tidak akan dapat dilihat di Amerika. Mengapakah hanya Malaysia yang mampu melakukannya? Apakah sebenarnya yang direkam dalam video itu? Dan mengapakah ia begitu menggemparkan dunia? Mari kita saksikan bersama. Mark Wilson, seorang rakan kongsi kanan berusia 45 tahun, di sebuah firma perunding terkemuka yang beribu pejabat di Los Angeles, dengan pendapatan tahunan melebihi 5 juta ringgit. Bagi seseorang yang perlu mengelilingi dunia sepertinya, lapangan terbang ibarat pejabat keduanya. Lapangan terbang terbaik baginya, sudah tentu, adalah lapangan terbang antarabangsa Los Angeles LAX. Ini adalah kepercayaan yang tidak pernah goyah dalam dirinya. Hakikatnya, LAX merupakan hub penerbangan global yang mengendalikan 87 juta penumpang setiap tahun. Mark berasa amat bangga dengan infrastruktur megah yang dibina oleh industri penerbangan Amerika. Lapangan terbang di Malaysia ini mungkin lebih kurang sama sahaja dengan Filipina atau Indonesia, katanya kepada rakan sekerjanya sebelum ini. KDNK Amerika adalah kira-kira 30 kali ganda lebih besar daripada Malaysia. Angka itu sudah menjelaskan segalanya. Mark begitu yakin dengan pandangannya. Namun, sebab sebenar pandangan sinisnya datang dari satu insiden lain. Pengalaman memalukan yang dihadapinya di sebuah lapangan terbang di Asia Tenggara tahun lalu. Beg bagasinya telah dicampak sesuka hati oleh seorang petugas, menyebabkan dokumen-dokumen penting di dalamnya bertaburan. Apabila beliau membuat aduan, petugas itu hanya menjongketkan bahu. Lapangan terbang di Asia memang macam nih, katanya. Pengalaman itu telah mengukuhkan lagi prejudisnya. Ketika pesawat bersiap untuk mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Mark tersenyum sinis. Dalam perjalanan perniagaan kali ini, aku akan tunjukkan kepada orang Malaysia kuasa sebenar Amerika. Proyek yang sedang diusahakannya adalah satu pengambilalihan besar syarikat Malaysia, dengan matlamat untuk memperkenalkan model perniagaan ala Amerika yang mementingkan kecekapan. Ini kerja yang paling sesuai untuk aku, pikirnya. Orang Malaysia hanya mementingkan butiran-butiran kecil dan mengabaikan perkara yang benar-benar penting. Itulah pandangannya terhadap rakyat Malaysia. Dalam ranking daya saing Forum Ekonomi Dunia, Amerika Syarikat berada di tempat kedua, manakala Malaysia di tempat ke-12. Mark berpegang teguh bahwa angka itu adalah fakta. Walaupun seorang pramugari coba menerangkan kepadanya tentang budaya Malaysia, ekspresinya tetap dingin, rendah diri dan berbudi bahasa, tidak akan membantu dalam dunia perniagaan. Hasil adalah segala-galanya. Semakin pesawat menghampiri landasan, keyakinan diri Mark semakin membuak-buak. Dia membayangkan ahli-ahli perniagaan Malaysia akan tunduk di hadapan kuasa besar Amerika. Namun, dia tidak sadar bahwa realiti yang bakal dihadapinya akan mengubah pandangan dunianya secara total. Saat pesawat mendarat di KLIA, pengalaman yang akan mengubah hidup Mark pun bermula. Sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam terminal KLIA, Mark merasakan sesuatu yang luar biasa. Lantainya begitu bersih dan berkilat. Mungkin baru dibuka agaknya, pikirnya. Dalam perjalanan ke counter immigration, Mark secara tidak sadar melihat jam tangannya. Jika di LAX, waktu sebegini pastinya beratur panjang. Tetapi urusan immigration di KLIA berjalan dengan lancar di luar jangkaan. Mungkin sebab tak ramai orang guna, Mark membuat kesimpulan sendiri. Tetapi di kawasan tuntutan bagasi, keyakinan dirinya yang teguh mula retak. Apabila petugas mengambil bagasi dari tali sawat, mereka menyusun setiap beg dengan teliti dan kemas. Apa benda nih? Ini adalah pemandangan yang tidak pernah dilihatnya di Amerika. Petugas di Amerika hanya akan meletakkan bagasi di atas tali sawat, tanpa mempedulikan arah atau kedudukannya. Tetapi, petugas di KLIA menyusun semua beg dengan pemegangnya menghadap ke arah yang sama, memudahkan penumpang untuk mengambilnya. Sangat tidak cekap. Membazirkan massa, Mark mengerutkan dahinya. Dalam sistem nilainya, perbuatan ini tidak dapat difahami. Asas perniagaan Amerika adalah kecekapan massa, setiap menit dan saat mempengaruhi keuntungan secara langsung. Tetapi kekeliruan yang lebih besar menantinya. Dalam perjalanan menuju ke pintu keluar, Mark sesat. Papan tanda di KLIA adalah dalam pelbagai bahasa,
Tetapi bagi seseorang yang sudah terbiasa dengan papan tanda ala Amerika yang besar dan ringkas, reka bentuk yang mementingkan perincian di Malaysia ini sebaliknya membuatnya keliru. "Maafkan saya, di manakah stesen taksi?" Tanyanya dalam bahasa Inggris kepada seorang petugas lapangan terbang yang berdekatan. Walaupun petugas itu tidak begitu fasih berbahasa Inggris, dia berusaha sedaya upaya untuk menerangkan. Tetapi apa yang lebih mengejutkan Mark adalah tindakan petugas itu seterusnya. Seolah-olah merasakan penjelasan lisan tidak cukup jelas, dia terus mula membawanya ke stesen taksi. "Oh, tak perlu susah-susah." Mark berasa sedikit segan. Di Amerika, petugas lapangan terbang tidak mungkin akan memimpin penumpang secara pribadi. Tanggung jawab petugas adalah melakukan kerja mereka sahaja, perkhidmatan tambahan memerlukan bayaran. Tetapi petugas KLIA itu tersenyum dan menjawab, "Membuatkan pelanggan berasa selesa adalah tanggung jawab kami." Satu perasaan yang sukar digambarkan mula timbul di hati Mark. Petugas ini tidak akan mendapat sebarang ganjaran. Mengapa dia sanggup berbuat sejauh ini untukku? Ini adalah tingkah laku yang tidak dapat dijelaskan oleh rasionalisme Amerika. Setibanya di stesen taksi, petugas itu menunduk hormat lalu beredar. Mark tergamam sendirian. Apakah perasaan ini? Hatinya dipenuhi dengan kekeliruan dan kehangatan. Tetapi dia segera menepis pikiran itu. Sekarang bukan masanya untuk beremosi. Dalam perniagaan, kecekapan adalah kebenaran, kata Mark pada dirinya. Setelah menaiki taksi, dia coba mengesahkan tanggapannya tentang Malaysia melalui perbualan dengan pemandu. "Adakah kaki tangan di lapangan terbang ini sentiasa begitu mesra?" Pemandu itu menjawab, seolah-olah ia adalah perkara biasa. "Oh, itu perkara biasa. Bukankah pelanggan itu raja?" Kekeliruan Mark semakin mendalam. Selepas mendaftar masuk ke hotel, Mark sedang memeriksa dokumen untuk rundingan keesokan harinya, tetapi dia tidak dapat menjumpai satu file pembentangan yang penting. Dia teringat meletakkannya di dalam beg bagasi yang didaftar masuk semalam. Jangan-jangan, satu pikiran buruk melintas di benaknya. Dia menyelongkar semua bagnya, tetapi tidak menemuinya. Rundingan esok sangat penting untuk kerjanya. Jika proyek ini berjaya, Mark berpeluang dinaikkan pangkat menjadi pengurus besar untuk rantau Asia. Tetapi tanpa dokumen penting ini, rundingan itu mungkin akan gagal. Celaka, sama sahaja dengan lapangan terbang di negara lain. Mark menggeletar kerana marah. Mimpi ngeri yang pernah dialaminya di Asia kembali menghantuinya. Bagasi hilang, kaki tangan tidak bertanggung jawab, dan akhirnya terpaksa menanggung kerugian sendiri. Dia percaya semua lapangan terbang di Asia adalah sama sahaja. Keesokan paginya, dia menelepon ke bahagian kehilangan dan penemuan KLIA. "Saya sedang mencari satu dokumen penting. Saya tiba semalam." Petugas di hujung talian mendengar keterangannya dengan sopan dan menjawab, "Baik, saya akan semak untuk Encik. Sila tunggu sebentar." Kira-kira 30 menit. Mark hampir tidak menaruh harapan. Di Amerika, menyemak status bagasi sahaja sudah memakan masa yang lama. Di Malaysia, pastinya akan lebih lama. Tetapi di luar jangkaannya, telepon berdering selepas 20 menit. Dokumen yang Encik cari sudah dijumpai, suara petugas itu kedengaran lega. "Betul ke?" Mark tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. "Ya, ia dijumpai di bawah kerusi semasa kerja pembersihan malam tadi. Kami terus menyimpannya di sini." Apabila Mark tiba di lapangan terbang, petugas telah pun menyimpan dokumennya dengan baik. File itu tidak rosak, dan tiada sehelai kertas pun yang hilang. "Terima kasih banyak-banyak, Anda benar-benar telah membantu saya." Tetapi kata-kata petugas itu seterusnya membuatkan Mark terdiam. "Sebenarnya, kami sedang bersiap untuk menghantar dokumen ini ke Hotel Encik. Minta maaf kerana menyusahkan Encik datang ke sini." Mark benar-benar keliru. Dia yang cuai menghilangkan dokumen, tetapi petugas itu pula yang meminta maaf kepadanya, malah berniat untuk menghantarnya sendiri ke hotel. Ini adalah layanan yang tidak mungkin berlaku di Amerika. "Kenapa awak sanggup buat sejauh ini untuk saya?" Mark tidak dapat menahan diri daripada bertanya. Petugas itu menjawab dengan sedikit segan. "Memandangkan kami menyimpan barang penting pelanggan, adalah menjadi tanggung jawab kami untuk memulangkannya dengan selamat ke tangan Anda. Lagipun, masakan kami boleh biarkan pelanggan yang dalam kesusahan?" Satu perasaan yang sukar digambarkan sekali lagi timbul di hati Mark. Petugas ini tidak mempunyai kewajiban untuk berbuat demikian. Mengapa begitu prihatin? Tiada sebarang faedah atau ganjaran. Mengapa sanggup mengorbankan masa sendiri untuk orang lain? "Saya sangat gembira dapat membantu." Senyuman petugas itu kelihatan tulus, seolah-olah dia gembira seperti ia adalah urusannya sendiri.
Dalam taksi menuju ke mesyuarat, Mark termenung. Segala yang dialaminya dalam 24 jam terakhir tidak dapat dijelaskan oleh sistem nilainya. Tingkah laku ini bertentangan dengan kecekapan dan rasionalisme, tetapi ia meninggalkan perasaan yang indah di hatinya. Adakah aku telah mengabaikan sesuatu yang penting? Tetapi dia segera menepis pikiran itu. Jangan sentimental. Dalam perniagaan, hasil adalah segala-galanya. Mark memotivasikan dirinya. Dia bertekad untuk membuktikan keunggulan model perniagaan Amerika yang mengutamakan kecekapan dalam rundingan yang bakal berlangsung. Rundingan berjalan lebih lancar daripada yang dijangkakan. Pembentangan Mark sempurna, dan para eksekutif syarikat Malaysia mendengar dengan penuh perhatian. Jika kita memperkenalkan sistem kami, kos boleh dikurangkan sebanyak 30% dan tenaga kerja dapat dikurangkan separuh. Pihak Malaysia kelihatan berminat dengan kecekapan yang ditunjukkan oleh angka-angka tersebut. Tetapi di penghujung rundingan, timbul satu soalan yang tidak dijangka. Jadi, bagaimana dengan isu pemberhentian pekerja? Adakah nasib pekerja yang akan diberhentikan telah dipertimbangkan? Mark tersenyum sinis dalam hati. Dalam perniagaan, menyingkirkan bahagian yang tidak cekap adalah perkara biasa. Ini akan membawa pertumbuhan kepada syarikat. Tetapi, riak wajah eksekutif Malaysia itu berubah menjadi keruh. Kami menganggap pekerja kami seperti keluarga. Kami tidak boleh meninggalkan mereka begitu sahaja. Mark tidak dapat faham. Membawa emosi ke dalam perniagaan adalah tidak rasional. Emosi tidak akan memajukan syarikat. Untuk menang dalam persaingan global, kecekapan adalah amat penting. Rundingan itu terpaksa ditangguhkan. Pihak Malaysia menyatakan mereka akan mempertimbangkannya semula. Tetapi Mark tahu itu bermakna penolakan. Dalam perjalanan pulang ke hotel, dia tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Orang Malaysia ini memang sukar difahami, masih belum setaraf dengan standar dunia. Tetapi kejadian keesokan harinya membuatnya lebih keliru. Di lobi hotel, dia terserempak dengan seorang pekerja muda dari syarikat Malaysia yang baru dirundinginya semalam. Encik Wilson, pekerja itu menunduk hormat. Terima kasih untuk semalam. Mark menjadi waspada. Dia bimbang akan mendengar kata-kata sinis selepas ditolak. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Sebenarnya, saya ingin Encik Wilson lebih memahami budaya Malaysia. Jika ada masa, saya ingin menjemput Encik melawat syarikat kami. Boleh? Mark keliru. Rundingan telah ditolak. Mengapa masih mahu menjemputnya melawat syarikat? Pasti ada udang di sebalik batu. Saya tidak begitu berminat, jawab Mark acuh tak acuh. Tetapi pekerja muda itu tidak berputus asa. Apa yang Encik Wilson katakan tentang kecekapan itu juga penting. Tetapi kami juga mempunyai kecekapan kami sendiri. Jika Encik dapat melihatnya dengan mata sendiri, saya percaya Encik akan mendapat perspektif baru. Akhirnya, Mark tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bersetuju. Tetapi di dalam hatinya, masih ada keyakinan yang kuat. Ini hanyalah untuk melihat cara pengurusan Malaysia yang tidak cekap itu. Mungkin ini peluang yang baik untuk membuktikan sekali lagi keunggulan Amerika. Pada hari lawatan, Mark terkejut besar. Suasana di syarikat Malaysia itu sangat berbeza dengan di Amerika. Hubungan antara pekerja adalah seperti sebuah keluarga besar. Tetapi di mata Mark, ini adalah gambaran ketidakcekapan. Bagaimana persekitaran yang terlalu santai ini boleh menghasilkan daya saing? Dia mentertawakan dalam hati. Semasa melawat kilang, para pekerja sedang menyelenggara mesin dengan teliti. Di Amerika, kerja seperti ini akan diserahkan kepada syarikat luar yang pakar. Tiada kesedaran kos langsung. Mark begitu yakin. Di kantin pekerja semasa waktu rehat tengah hari, dia lebih terkejut. Para pengurus dan pekerja biasa duduk makan bersama. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah dilihatnya di Amerika. Tiada perbezaan pangkat. Bagaimana disiplin organisasi dapat dikekalkan? Tetapi pada petang itu, berlaku satu insiden yang menggegarkan sistem nilainya. Satu kemalangan kecil berlaku di kilang, seorang pekerja mengalami kecederaan ringan. Cara syarikat Malaysia itu menanganinya membuatkan Mark terdiam. Sejurus kemalangan berlaku, suasana kilang berubah. Tetapi tidak berlaku kekecohan seperti yang dijangkakan Mark. Sebaliknya, respons mereka sangat tenang dan teratur. Pekerja yang paling dekat segera memberikan pertolongan cemas kepada mangsa, manakala seorang lagi memanggil ambulans. Ada juga yang menghubungi keluarga mangsa. Mungkin mereka hanya mengikut SOP prosedur operasi standar, pikir Mark pada mulanya. Di Amerika juga ada prosedur untuk situasi kecemasan. Tetapi apa yang berlaku seterusnya adalah di luar jangkaannya. Apabila pengurus kilang tiba di tempat kejadian, perkara pertama yang dilakukannya adalah meminta maaf kepada mangsa. Maafkan saya. Ini semua karena pengawasan saya yang lemah. Jika di Amerika, perkara pertama yang akan dilakukan adalah
mengesahkan siapa yang bertanggung jawab, dan menilai risiko undang-undang. Permintaan maaf yang beremosi seperti ini dianggap sebagai tindakan yang berbahaya. Tetapi permintaan maaf pengurus kilang itu jelas datang dari hati. Apa yang lebih mengejutkan adalah perkembangan selepas itu. Selepas mangsa dihantar ke hospital, pengurus kilang mengumpulkan semua pekerja. Kemalangan ini adalah karena masalah dalam pengurusan keselamatan kita. Mulai esok, kita akan mengkaji semula semua aliran kerja. Kemalangan yang sama sekali-kali tidak boleh berulang. Mark benar-benar keliru. Kemalangan itu berpunca daripada kecuaian mangsa sendiri. Mengapa pengurus kilang perlu bertanggung jawab? Jika di Amerika, ini akan diklasifikasikan sebagai tanggung jawab pribadi. Tetapi apa yang lebih tidak difahaminya adalah reaksi pekerja lain. Tiada siapa yang menyalahkan pengurus kilang. Sebaliknya, mereka beramai-ramai berkata, kami sendiri juga patut lebih berhati-hati. Seluruh organisasi menanggung tanggung jawab bersama. Ini sangat tidak cekap, rungut Mark dalam hati. Tetapi pemandangan keesokan harinya memberikan keretakan yang muktamad pada sistem nilainya. Apabila dia kembali ke kilang, pekerja yang cedera semalam telah pun kembali bekerja. Dengan badannya masih berbalut, kenapa tak berehat? Bukankah awak berhak mengambil cuti sakit? Tanya Mark. Pekerja itu menjawab dengan serba salah. Saya sudah menyusahkan semua orang. Mana boleh saya berehat lagi? Ini cuma luka kecil, saya boleh buat kerja-kerja pejabat. Jawaban itu membuatkan Mark terkelu. Di Amerika, mengambil cuti sakit selama mungkin adalah perkara biasa, karena itu adalah hak pekerja. Tetapi pekerja ini memilih tanggung jawab berbanding hak. Apa yang lebih menakjubkan adalah tindakan pekerja lain. Mereka secara semula jadi berkongsi tugas mangsa yang cedera. Tiada siapa yang merumut, sebaliknya semua bertanya dengan prihatin. Awak oke? Jangan paksa diri. Apakah sebenarnya yang sedang berlaku ini? Mark benar-benar bingung. Mementingkan kepentingan kumpulan melebihi kepentingan individu. Mementingkan tanggung jawab melebihi hak. Ini sama sekali bertentangan dengan teori perniagaan yang dipelajarinya. Pada waktu rehat, dia bertanya kepada pekerja muda yang membawanya melawat. Mengapa semua orang begitu memikirkan syarikat? Mengapa tidak lebih memikirkan diri sendiri? Pekerja muda itu berpikir sejenak dan menjawab, syarikat menyara kehidupan kami. Jadi adalah perkara biasa bagi kami untuk menyokong syarikat. Saling membantu, akhirnya semua bahagia. Mark masih tidak dapat faham. Tetapi apabila dia melihat data prestasi syarikat itu, dia menjadi lebih keliru. Berbanding dengan syarikat Amerika yang mementingkan kecekapan, produktiviti mereka tidak kurang hebatnya. Sebaliknya, kadar pengekalan pekerja sangat tinggi dan kualiti produk juga jelas lebih baik. Mungkin ini cuma kebetulan. Hanya prestasi baik untuk tempo ini sahaja, kata Mark pada dirinya. Tetapi jauh di lubuk hatinya, satu perasaan lain mula bercambah. Adakah kecekapan yang aku percayai selama ini hanyalah sesuatu yang dangkal? Mungkin kecekapan yang sebenar wujud di tempat yang lebih mendalam. Persoalan ini mula berakar umbi di dalam hatinya. Pada hari kepulangannya, Mark tiba di Clea dengan perasaan yang bercampur baur. Seminggu berada di sini telah mengubah sama sekali tanggapan awalnya terhadap Malaysia, tetapi dia masih tidak dapat menerimanya sepenuhnya. Lagipun, perniagaan ala Amerika adalah standar dunia. Malaysia hanyalah satu case terpencil, katanya pada diri sendiri. Apabila dia berjalan ke kaunter daftar masuk, berlaku satu masalah yang tidak dijangka. Sistem mengalami kerusakan, tidak dapat mengesahkan tempahan Mark. Kami memohon maaf atas kesulitan yang berlaku. Sistem sedang dibaiki, kata kaki tangan kaunter dengan sangat sopan sambil menunduk. Mark mula berasa tidak sabar. Di Amerika, masalah seperti ini juga sering berlaku, tetapi biasanya hanya akan mendapat jawaban, ini masalah sistem, dan selesai. Tetapi cara Clea menanganinya sangat berbeza. Kami memohon maaf setulus-tulusnya atas kesulitan ini. Kami akan panggilkan pengurus untuk membantu Encik. Beberapa menit kemudian, tindakan pengurus yang muncul membuatkan Mark ternganga. Dia adalah seorang wanita pertengahan umur yang berpakaian seragam. Nama saya Halimah. Saya dengan tulus ikhlas memohon maaf atas kesulitan yang disebabkan oleh masalah sistem ini. Puan Halimah menunduk hormat. Di Amerika, pengurus tidak mungkin akan tampil sendiri untuk meminta maaf. Tetapi apa yang lebih mengejutkan adalah cara penyelesaiannya. Kami akan menaik taraf penerbangan Encik ke kelas pertama dan memberikan baukar untuk penerbangan seterusnya sebagai tanda permohonan maaf kami. Kata-kata ini memberikan kejutan yang hebat kepada Mark. Di Amerika, skop tanggung jawab organisasi dibahagikan dengan jelas. Tidak campur tangan dalam urusan di luar bidang tugas adalah prinsip asas.
Tetapi Puan Halimah telah melangkaui sempadan organisasi dan meletakkan kepuasan pelanggan di tempat pertama. Semasa menunggu di ruang istirahat, Mark teringat kembali semua peristiwa yang berlaku sepanjang minggu lalu. Kaki tangan lapangan terbang yang mesra menunjukkan jalan, pekerja yang berusaha memulangkan barang yang hilang, syarikat yang menjaga pekerja seperti keluarga, kilang yang menanggung tanggung jawab kemalangan bersama-sama, dan kini pengurus yang tidak berkira tentang sempadan organisasi demi pelanggan. Titik persamaan semua peristiwa ini adalah hati yang memikirkan orang lain. Walaupun kelihatan bertentangan dengan kecekapan dan rasionalisme, ia telah menghasilkan keputusan yang terbaik. Mungkin inilah kekuatan sebenar Malaysia. Menjelang waktu menaiki pesawat, Mark secara spontan mengeluarkan telepon pintarnya. Dia mahu merekam video layanan Puan Halimah tadi. Tetapi sebab rekaman itu berbeza sama sekali daripada niat asalnya. Pada mulanya, dia berniat untuk mempersendakan layanan Malaysia yang kelihatan berlebihan. Tetapi sekarang, dia mahu memperkenalkan layanan yang luar biasa ini kepada seluruh dunia. Apabila dia meminta izin Puan Halimah untuk merekam video, wanita itu menjawab dengan sedikit malu, "Saya hanya melakukan tugas saya, tetapi jika ini boleh membantu, silakan." Video yang direkam hanya berdurasi 10 saat. Paparannya menunjukkan Puan Halimah menguruskan bagasi dengan teliti dan tersenyum sambil menunduk kepada pelanggan. Ia kelihatan seperti pemandangan biasa. Tetapi bagi Mark, dia tahu dengan jelas bahwa pemandangan yang kelihatan biasa inilah yang menunjukkan kekuatan sebenar Malaysia. Semasa menaiki pesawat, dia berkata pada dirinya, "Aku memang salah. Aku telah mengabaikan perkara yang paling penting." Dia memutuskan untuk menyebarkan video ini ke seluruh dunia. Sekembalinya ke Los Angeles, Mark segera memuat naik video itu ke media sosial dengan tajuk, "Adakah ini benar?" Video 10 saat yang direkam di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Dalam kapsiennya, dia menulis perasaan sebenarnya. "Saya telah salah faham sepenuhnya tentang Malaysia. Kaki tangan dalam video itu tidak melakukan apa-apa yang istimewa, hanya memikirkan pelanggan dari hati. Tetapi saya sadar, inilah kekuatan sebenar Malaysia." Video itu tular dengan pantas. Dalam sehari, jumlah tontonan melepasi 1 juta. Dalam seminggu, ia mencecah 12 juta. Komen dari seluruh dunia jauh melebihi jangkaan Mark. Ini pemandangan yang tidak akan dapat dilihat di lapangan terbang Amerika. Inilah yang dipanggil layanan ala Malaysia, bukan? Bukan sekadar layanan luaran, tetapi keprihatinan dari hati yang dapat dirasai. Mengapa hanya Malaysia yang mampu melakukannya? Yang paling mengagumkan adalah komen-komen daripada kaki tangan lapangan terbang dari pelbagai negara. Kami juga mahu mencontohi mereka. Kami semua sudah lupa untuk mengambil berat tentang pelanggan. Mulai esok, saya akan ubah sikap. Mark sangat terharu. Pengalamannya sedang mempengaruhi seluruh dunia. Tetapi perubahan terbesar berlaku pada diri Mark sendiri. Gaya rundingan perniagaannya berubah secara drastik. Dia tidak lagi hanya mengejar kecekapan seperti dahulu, tetapi mula berpikir dari sudut pandangan pihak lain. Mengurangkan kos memang penting, tetapi isu pemberhentian semua pekerja juga sama pentingnya. Mari kita cari jalan bersama untuk mencapai kedua-duanya. Bagaimana? Pendekatan ini pada mulanya dipersoalkan oleh rakan-rakan sekerjanya. Apa yang dah jadi pada Mark di Malaysia? Ini bukan macam kau, tetapi hasilnya di luar jangkaan. Cadangan yang mengambil kira pendirian pihak lain semakin diterima oleh pelbagai syarikat. Hubungan kepercayaan jangka panjang telah terbina. Kadar pelanggan berulang juga meningkat dengan ketara. 6 bulan kemudian, Mark dinaikkan pangkat menjadi pengurus besar rantau Asia. Tetapi apa yang paling dibanggakannya adalah perkara lain. Videonya telah menjadi pencetus kepada penambahbaikan perkhidmatan di lapangan terbang di seluruh dunia. Layanan yang mula dikenali sebagai piawaian Malaysia ini telah meningkatkan kepuasan pengguna secara mendadak. Mesej terima kasih dari seluruh dunia membanjiri Mark. Video Anda membuatkan saya mengenali kehebatan Malaysia. Saya juga ingin pergi ke Malaysia. Anda mengajar saya apa itu keprihatinan yang sebenar. Kini, Mark melawat Malaysia beberapa kali setahun. Selain urusan perniagaan, banyak lagi yang ingin dipelajarinya dari Malaysia. Beberapa hari yang lalu, dia bertemu semula dengan Puan Halimah di Kelia. "Selamat kembali, Encik Wilson." Puan Halimah masih mengingatinya. Video Encik itu sudah terkenal di seluruh dunia. "Tahu tak, saya hanya melakukan perkara biasa. Sungguh segan rasanya." Mark menjawab dari hati. "Puan Halimah, perkara yang Puan anggap biasa itulah yang telah mengubah dunia ini." Hati rakyat Malaysia yang penuh keprihatinan sedang memberi harapan kepada seluruh dunia. Saya juga ingin menjadi sebahagian daripadanya. Berjalan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, hati Mark dipenuhi dengan kesyukuran.
Dia amat berterima kasih atas Tuah dapat bertemu dengan Malaysia. Pada masa yang sama, dia berasa malu dengan keangkuhannya setahun yang lalu. Kecekapan memang penting, tetapi ada sesuatu yang lebih penting daripadanya. Hati yang memikirkan orang lainlah yang akan membawa kejayaan sejati. Inilah pengajaran paling penting yang dipelajari Mark dari Malaysia. Dan kini, dia sedang berusaha untuk menyebarkan pengajaran ini ke seluruh dunia. Kisah yang bermula dari sebuah video berdurasi hanya 10, saat ini masih terus berkembang di seluruh dunia sehingga kini,